InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan bersama-sama membaca umum kitab Al-Fatihah. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Mujibur Rahman, seterusnya tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sebelum kita mula, kita minta semua orang bergerak ke depan sikit. Sebab di belakang dia kamera tak dapat gambar. Di depan sikit supaya kamera boleh bergambar. Orang belakang boleh masuk. Sebab ramai lagi orang datang. Dekat sana kamera tak shoot. Kamera shoot di depan-depan. Jadi Alhamdulillah kita dapat sekali lagi bersama Ustaz untuk tajuk khas malam ni, Ustaz. Ajaran sesat di Malaysia. Indonesia ke di dunia, Ustaz? Jadi nanti di samping penerangan Ustaz, kita juga buka 10 minit akhir untuk soal jawab. Jadi apa-apa nak tanya hari ni kita buka. Jadi soalan live tanpa ada perancangan. Jadi Ustaz boleh jawab. Boleh. Dan program kita malam ni dipancarkan khas melalui YouTube. Jadi boleh pesan kat kawan-kawan yang tak datang malam ni suruh tengok YouTube. TV Surau Raudatul Jannah Taman Desa Mahkota. Jadi bolehlah sebagai ulang kaji. Jadi untuk tidak membuang masa, kita persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan kuliah pada malam. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأستاذنا ومعلمنا ومربينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتدى بتعاليمه إلى يوم الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang berursi majlis yang dihormati dan kasihi tuan-tuan muslimin muslimah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan yang mulia itu, bulan Rajab Al-Murajab, bulan yang sangat mulia yang merupakan bulan haram, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika mencipta langit dengan bumi, Allah taala telah meletakkan bulan ini 12. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Jadi di antara 12 bulan ini, yakni bulan Islam yang mengikuti bulan, dia ada bulan yang mengikuti matahari.
Maka 4 daripadanya adalah disebut sebagai minha arba'atul hurum. 4 di antaranya adalah bulan haram. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan az-zaman qad istadara. Masa itu dia berputar, berpusing. Jadi 3 yang berturut-turut, salah satu mutawaliyat. 3 yang berturut-turut ni, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi bulan di antara Jumadi dan juga bulan Sya'ban dan bulan Rejab. Jadi bulan Rejab ni bulan haram. Musyrikin Mekah, orang-orang Arab sangat menghormati bulan ini dan dinamakan zaman jahiliyah sebagai bulan Asam, bulan pekak. Pekak ni maksudnya tak dengar suara orang berpulang, kanak-kanak menangis kerana kehilangan ayahnya, tak ada. Jadi oleh kerana itulah bulan Rejab ini sebahagian daripada bulan yang mulia. Dan Rejab diambil dari perkataan Rajaba yurajibu tarjib, makna ta'zim, jadi bulan agung. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang meletakkan. Cuma ulama khilaf sedikit apakah bulan haram ini, haram dengan makna mulia, apakah dia masih kekal ataupun dia telah pun dimasukkan oleh Islam itu sendiri. Jadi jumhur ulama menyatakan bulan ini dimasukkan di segi pengharaman berperang, dimasukkan dengan beberapa delegasi sahabat yang Nabi SAW utuskan, khususnya dalam bulan Rejab ini. Itu ada bulan-bulan yang Nabi SAW hantar para sahabatnya untuk berperang, dan termasuk bulan Rejab ini ada beberapa peperangan yang Nabi SAW utuskan para sahabat untuk berperang di dalam bulan ini. Jadi dengan sebab itu, bulan yang mulia ini dicemari dengan beberapa hadis-hadis yang palsu, hadis yang boleh kira lagi, tapi hadis yang palsu, yang mana para ulama mengumpulkan beberapa hadis-hadis yang sangat tidak masuk akal, yang menjanjikan fadilat yang banyak dalam keadaan tidak ada sanad yang sampai kepada Nabi SAW. Seperti mana hadis Rejab syahrullah, Sya'ban syahrul Muhammad, wa Ramadan syahrul ummah atau ummati. Rejab adalah bulan aku, kata Allah. Rejab bulan Allah, Sya'ban bulan Nabi Muhammad, dan Ramadan adalah bulan umatku. Jadi yang ni hadis ni palsu. Hadis ni palsu. Adapun doa Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rejab dan berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Yang ini sebagian ulama menyatakan hadis dhaif. Di sana ada seorang yang bernama Zaidah, yang dipanggil oleh Imam Bukhari munkarul hadis. Cuma doa ni tidak jadi masalah, sebab mohon keberkatan. Cuma para ulama menyatakan nak mohon berkat ni bukan 3 bulan saja, tiap-tiap bulan kena mohon berkat. Itu di antaranya. Cuma ulama meletakkan bahawa doa tak jadi masalah nak berdoa. Kemudian hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan berkenaan dengan amalan yang khusus dalam bulan Rejab ni tak ada. Cuma hadis-hadis yang umum yang menceritakan berkenaan dengan umpamanya nak puasa. Puasa yang terbaik kata Nabi SAW adalah puasa Nabi Daud AS, selang sehari. Ataupun nak puasa Isnin Khamis dalam bulan Rejab, ataupun puasa 13, 14, 15 dalam bulan Rejab ni dipanggil Saum Bayau, yang ni hari putih. Putih itu merujuk kepada bulan yang begitu dia
bersinar, bercahaya, dia besar, maka dengan sebab itulah 13, 14 ni dalam semua bulan disunatkan berpuasa. Dan kaitan dengan bulan dengan manusia ni ada sebenarnya. Sebab itu satu kajian yang dibuat berkenaan dengan orang yang gila. Gila ni kadang-kadang ada kaitan dengan bulan. Bila bulan mengambang dia pun gila. 12 bulan yang malang ke 12 tu mula panas dah. 13 buang baju. 14 buang seluar. 15 tak ada pakaian, jalan beraya. Ada jenis panas ni. Jadi jenis ini ada kaitan dengan bulan mengambang. Maka didatangkan puasa dia. Kalanya adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya perkara-perkara yang sedemikian. Maka Islam datangkan puasa. Itu di antaranya. Ada pun puasa sebulan penuh. Ini orang lama-lama buat. Dia puasa 3 bulan. Ia ni tidak ada nas daripada Nabi SAW. Baik. Itu di antaranya. Jadi pada malam ini dia beri tajuk khusus berkenaan dengan ajaran sesat. Ajaran sesat ni tak tahu. Kalau Malaysia ni berjakin dari senarai ajaran sesat. Jadi yang pertamanya kita ambil apa dia ajaran sesat. Yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan golongan yang dimurkai dan bukan golongan yang sesat. Sesat ini mengikut ulama tafsir, yang pertamanya adalah golongan Kristian dalam makna. Mengapa Kristian sesat? Kerana beramal dengan tidak ada ilmu. Sebagai contoh, Kristian ini ataupun Nasara ini mereka difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala puasa. Seperti mana kita juga puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana diperintahkan untuk mereka berpuasa umat-umat yang terdahulu. Jadi Kristian dia puasa. Jadi kebetulan puasa tu dia bertukar. Seperti dalam hadis Nabi menyatakan bulan ini dia bertukar. Tukar maksudnya kita pernah puasa dalam bulan 12. Bulan 12. Kemudian turun bulan 11, bulan 10, bulan 9, bulan 8, bulan 7. Dia akan tukar. Ini keuntungan bila kita beramal dengan hak Islam. Kalau guna matahari tak ada benda lah. Kalau Christmas tu 25 Disember lah. Ada tempat yang panas berdengung panas. Terpaksa pakai juga Santa Claus. Sebab apa? Sebab Santa Claus tu menggambarkan sejuk tu. Walaupun tempatnya panas, dia tak akan berubah lah. Adapun puasa dia akan berubah. Sebab itu Nabi SAW menyatakan puasa di dalam bulan yang sejuk ini adalah satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa saya di Lahore, di Pakistan, dalam 7-8 jam saja. Masa 7-8 jam musim sejuk, puasa siang itu yang panjang. Ada tak puasa itu. Ini sebahagian daripada hadiah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu, bila berlakunya puasa, mereka mencomak bahawa puasa akan datang ni akan berlaku dalam musim panas. Jadi mereka bermesyuarat sama-sama mereka. Dia kata kita ni kena ubah lah, tak ada puasa ni. Kita puasa dalam masa sejuk saja. Lalu sepakat. Jadi diarahkan kepada umat Nasara ini puasa selama 30 hari dalam masa sejuk. Cuma tambah 10 hari sikit. Tambah 10 hari lagi supaya takut Allah Ta'ala marah. Jadi kita tambah 10 hari lagi. Ya, inilah kesesatan Kristian ataupun Nasara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Adapun maghdub yang diturun kepada orang Yahudi. Yahudi ilmu banyak. Orang yang banyak ilmu tapi tak beramal dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak ada ilmu nak beramal pandai-pandai sesat. Itu satu di antara makna sesat ini, maknanya beramal tanpa ada ilmu sesat. Kemudian para ulama menyatakan bagaimana nak tahu manusia ni sesat ataupun tidak. Kayu pengukurnya adalah Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW.
taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Lan tadillu, kamu tak akan sesat lagi semua. In tamassaktum bihima, selama mana kamu pegang kepada dua perkara ini, kitab Allah Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu ada benda yang kadang-kadang kita tak tahu, kita nampak orang buat, pada jadi kita kata dia sesat. Tambah-tambah pula zaman ni zaman WhatsApp ni, pantai ada apa saja semua tak angkat gambar. Benda kadang-kadang lama dah berlaku. Jadi oleh kerana itulah dalam bab fiqh umpamanya banyak fiqh ni banyak di antara ilmu-ilmu yang ada dalam kitab cuma tidak dibahaskan. Sehingga kan bila dia muncul boleh jadi orang kata dia sesat. Umpamanya air kencing. Air kencing binatang yang dimakan oleh dimakan dagingnya. Binatang yang kita makan dagingnya, khilaf ulama berkenaan dengan air kencingnya. Imam Malik dengan Imam Ahmad menyatakan air kencing binatang yang dimakan dagingnya dia panggil tahir. Tahir makna suci. Tahir makna suci. Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah menyatakan najis. Jadi oleh kali tiba-tiba ada umpamanya seorang datang jual, sebetulnya air kencing unta orang jual, kita mesti kata ni sesat mana ni, ajaran sesat mana ni, main jual air kencing unta. Baik, jadi oleh kali itu di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila beberapa orang datang ke Madinah daripada Urainah dan juga Uqal, jumlah mereka lebih kurang adalah 7 orang, datang ke Madinah menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluk Islam. Duduk beberapa ketika di Madinah, sehinggalah mereka tak bersesuaian dengan cuaca Madinah, menjadikan perut mereka buncit, muka mereka jadi kuning. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada sahabat ini, dia kata pergi ke tempat unta zakat, isyrabu, kamu minumlah min albaniha, daripada susunya, wa abwaliha, dan daripada air kencingnya. Jadi dalil ini diambil oleh Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Sudah tentulah bila Nabi arahkan, sudah tentu dia tidak najis. Jadi minum susu dan juga air kencing. Jadi mana Nabi susu campur air kencing untuk minum. Lalu dia minum, sembuh. Bila dia sembuh, dia murtad. Lepas sembuh, dia murtad, dia bunuh gembala ni, kemudian dibawa lari unta ni. Maka oleh kerana itu Allah Ta'ala menurunkan ayat berkenaan dengan muharabah. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu. Nisa sanad. Jadi oleh kerana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat dan peristiwa ini, dan Imam Malik serta Imam Ahmad Ibn Hanbal mengambil hukum daripada ini kerana Nabi memerintahkan supaya minum daripada susu dan juga air kencingnya. Maka di atas dasar itulah diambil kaedah bahawa Nabi takkan suruh buat benda-benda yang jahat, benda-benda yang kotor. Dan sebab itu mereka mengambil kesimpulan air kencing binatang yang dimakan dagingnya adalah tahir, suci. Bukan unta saja, air kencing lembu, air kencing kambing, itu di antaranya. Tapi Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah menyatakan ia tetap sebagai dikira sebagai najis. Bila dia najis, maka tak boleh minum, tidak boleh minum. Jadi ngapa Nabi arahkan minum? Dicari, rupanya ada satu riwayat dalam kitab Hakim Al-Mustadrak menyatakan ishrabu min albaniha wastanshafu abwala. Maknanya minum susunya dan kamu hidup, kamu cium air kencing. Ada riwayat ini. Jadi dengan sebab itulah yang mana Nabi SAW arahkan ini mengikut sebahagian pandangan ulama, kerana Nabi diberitahu oleh Allah SWT yang dia ni akan murtad. Jadi sebelum murtad, maka aminulah dulu benda-benda najis ini. Ada juga yang berpandangan demikian. Jadi dengan sebab itulah tanpa ada ilmu, kadang-kadangnya
manusia mungkin akan menghukum sesuatu itu sebahagian daripada kesesatan. Baik, bila ajaran sesat ini mula? Sesat ini dia akan mula setelah daripada adanya kebenaran. Maknanya manusia menjadi syirik kepada Allah selepas adanya, sebelum daripada berlakunya syirik kepada Allah ni adanya agama tauhid. Umpamanya Nabi Adam AS diutuskan oleh Allah membawa ajaran ataupun perintah Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dibawa sehinggalah di zaman Nabi Nuh AS manusia lari daripada manhaj yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka berlakulah syirik, berlakulah kesesatan. Mana akan ada kebaikan dahulu, kemudian barulah adanya keburukan, kesesatan. Jadi dengan sebab itulah Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW dan Nabi Muhammad Sunnah. Bila manusia selepas daripada lari daripada tunjuk Nabi, maka sesatlah. Yang mula-mula sekali kesesatan yang muncul di zaman Nabi SAW adalah orang munafik. Munafik ni walaupun munafik sesat, mereka sesat, tidak jumpa jalan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mereka duduk depan Nabi SAW. Jadi munafik muncul di Madinah. Di Mekah tak ada orang munafik. Ketika Islam berkuasa, maka muncul orang munafik yang mengumpulkan sebahagian daripada orang yang bergaul dengan Nabi SAW. Walaupun Sayyidina Umar minta, ya Rasulullah, izinkan kepada aku penggal kepala Abdullah bin Ubay bin Salul, ini ketua munafik Madinah. Nabi kata jangan, aku takut nanti orang kata Muhammad membunuh sahabatnya. Di sinilah untuk mengelakkan fitnah. Fitnah ni satu benda yang perlu dielakkan. Sebab itulah satu benda yang ditunjukkan boleh menjadikan fitnah, maka jangan ditunjukkan. Iaitu hari ini bagai-bagai fitnah yang berlaku hasil daripada benda yang dulu orang tak nampak, orang tak tahu, hari ini orang tahu. Dirakam dan sebagainya. Baik, itu di antara yang pertama muncul dalam sejarah Islam, kesesatan orang-orang munafik. Kemudian di zaman Sayyidina Ali, zaman Sayyidina Osman, akhir zaman Sayyidina Osman memerintah, maka ada seorang yang bernama Abdullah bin Sabah ibn Saudah, orang Sana'a Yaman, datang ke Madinah memeluk Islam, Yahudi ini, dan merasakkan Islam daripada sebelah dalam. Menghasut para rakyat pada waktu itu, yang akhirnya berlaku fitnah yang besar sehinggalah terkorbannya Sayyidina Osman, melahirkan pahaman-pahaman yang bulat ni yang melampau, yang cintakan kepada Sayyidina Ali yang melampau, sehinggalah mereka ini menganggap Sayyidina Ali ini sebagai Tuhan. Maka lahirlah golongan Rafidah. Rafidah ini merupakan golongan yang disebut sebagai Syiah juga, tapi dikenali sebagai Rafidah yang menolak Khalifah Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Ini berlaku ajaran yang mula-mula menyeleweng golongan Rafidah ini. Dan hari ini orang gelar sebagai Syiah, yang sebahagian besarnya adalah mengkafirkan para sahabat. Sebab itu yang tidak mengkafirkan para sahabat, yang tidak melaknat para sahabat, maka diterima sebagai Islamnya, sebagai ahli kiblah. Tapi jika sekiranya dia melaknat para sahabat, sudah tentulah dia melaknat para sahabat Nabi SAW. Mempertikaikan Abu Hurairah dan seumpamanya. Jadi dengan sebab itu ada pandangan yang menyatakan bahawa setelah daripada wafatnya Nabi SAW, semua sahabat murtad, melainkan Ali, Miqdad, Ammar bin Yasir, Abu Dhar, beberapa orang yang disebut yang lain murtad. Ini di antara yang mula yang melampau. Maka daripada itu berlakulah pecahan-pecahan yang muncul daripada Rafidah ini, daripada Syiah ini berpecah. Memang tujuannya untuk sayang cinta kepada Sayyidina Ali, tetapi mengapa mengkafirkan para
para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Ibnu Katsir menyatakan berkenaan dengan karramallahu wajhah. Dia kata bila sahabat radhiyallahu taala anhu, tapi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mengapa karramallahu wajhah? Maka dia jawab sebab Sayyidina Ali tak pernah menyembah berhala. Jadi karramallahu wajhah. Banyak lagi sahabat tak pernah menyembah berhala, tak sebut karramallahu wajhah. Mengapa Ali? Maka Ibnu Katsir menyatakan bahawa di sini ada bau-bau Syiah sikit karramallahu wajhah. Sebut tak apa, tapi dia kata bahawa apalah kiranya jika berlaku adil dengan para sahabat. Maknanya sebut Ali radhiyallahu taala lebih baik. Itu di antaranya. Dan pecahan inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sataftariqu ummati, umat aku akan berpecah. Berpecah kepada 73 puak. Dia ada 71, 72, 73. Jadi umat-umat terdahulu ada 71, 72. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pecah kepada 73. Semua neraka melainkan satu sahaja. Lalu ditanya siapakah? Ada beberapa riwayat. Yang pertama ada menyatakan al-jamaah. Al-jamaah ni sebagai ulama mensyarahkan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada riwayat ma ana alaihi wa ashabi, apa yang manusia ikut aku dan mengikuti para sahabat aku, maka dia akan selamat. Kemudian ada yang riwayat yang menyatakan ana wa itrati, aku dan keluarga. Maka oleh kerana itu yang selamatnya orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan para sahabat, dia akan selamat. Jadi kayu pengukur untuk tahu selamat tak selamat, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antaranya. Kemudian di zaman Sayyidina Ali pecah pula. Ada yang mengkafirkan Sayyidina Ali. Lahirlah golongan Khawarij. Khawarij ini yang keluar daripada ketaatan setelah daripada peristiwa tahkim yang berlaku. Maka puak-puak ni asal menyokong Sayyidina Ali, tapi bila Sayyidina Ali berlembut dalam perkara tahkim, tahkim ini kembali pada Al-Quran, maka berlakulah di mana puak Khawarij ini mengisytiharkan keluar daripada ketaatan kepada Ali, dan mereka pergi ke satu kampung Harura, ada kata Harura, dan mereka tinggal di situ, dan mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, kafir, mati kekal dalam neraka. Lahir puak-puak golongan Khawarij ini. Yang ni pun ada pecahan-pecahan dia. Kemudian lahir pula golongan-golongan yang disebut sebagai golongan yang tak percaya kepada takdir, golongan Qadariyah. Yang ni tak percaya kepada takdir, yang ni pun sesat. Mari pula golongan yang menganggap bahawa manusia ni umpama pokok yang ditiup oleh angin. Angin bila tiup pokok tak pergi mana, dia ikut je. Ikut saja. Jadi ada yang menganggap bahawa manusia ini telah pun dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia ahli neraka, dia ahli neraka lah. Kalau dia ahli syurga, dia ahli syurga. Dia tak ada apa-apa. Dia ni namanya puak Jabariyah. Kemudian mari pula puak Karamiyah, ada Jahamiyah, ada Murji'ah. Ini semua yang sesat. Nama-nama yang disebut oleh para ulama. Murji'ah ni yang menganggap bahawa perbuatan yang jahat ataupun perbuatan yang mereka buat itu buat jahat tapi mengharapkan syurga. Ini Murji'ah. Dia perkataan Rajab, buat yang jahat tapi mengharapkan syurga. Buat konsert amal, nama amal, tapi laki perempuan joget pun jaga. Ini Murji'ah. Dan model. Kemudian lahir buat Mu'tazilah yang gunakan akal. Yang zahir di zaman Hasan al-Misri, Wasil bin Atha, yang akhirnya membentuk fahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah ni banyak gunakan. Hari ini banyak gunakan. Sebab itu hari ini para ulama menyatakan walaupun nama Mu'tazilah tak ada, tapi dia punya cara Mu'tazilah menyatakan azab kubur tak ada. Tak ada azab kubur ni. Kerana apa? Kerana kami dah gali dah kubur.
Orang paling jahat sekali, lepas tanah kami gali tengok tak ada apa. Biasa. Kalaulah ada azab kubur, hancur dah. Kalaulah seorang yang jahat dimakan oleh harimau, daging-daging ni dalam perut harimau, kalau ada azab kubur, pecah perut harimau. Sebab guna. Dan Mu'tazilah menyatakan seorang yang melakukan dosa besar, dia tidak lagi Islam. Orang tadi kafir, kafir tak juga. Islam dak, kafir dak. Duduk mana? Manzilah baina manzilatain, duduk di antara tengah-tengah di antara Islam dengan kafir. Orang buat dosa besar. Tapi kalau mati, nanti masuk dalam Quran, dalam neraka kekal selama-lamanya. Ini Mu'tazilah mengakal. Manusia yang banyak menggunakan akal dalam hukum. Ini semua di antara akidah-akidah ataupun kesesatan dalam akidah. Pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar, bagaimana ada seorang pencuri yang ditangkap, dibawakan kepada Sayyidina Umar, lalu ditanya, mengapa kamu mencuri? Dia kata, pula takdir Allah Ta'ala. Mencuri takdir. Jadi Sayyidina Umar potong tangannya dan Sayyidina Umar sebab dia. Sayyidina Ali tegur, wahai Umar, sesungguhnya hukuman mencuri ini potong tangannya, bukan sebab. Umar kata, aku potong tangan kerana hukum Allah, dan aku sebab kerana dia mempermainkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah Kaabah belakang, Kaabah terbakar. Ketika mana ada orang nak padam Kaabah yang terbakar ni, ada sekelompok kata jangan padam, ini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar terbakar takdir. Jadi ini bagai-bagai pandangan kuat dan seumpamanya yang muncul dalam akidah. Ada juga yang menggunakan bahawa seperti mana seorang yang kafir melakukan ketaatan. Dia kafir, dia sembahyang. Dia kafir, dia sembahyang, dia puasa, sudah tentu tak dapat pahala. Maka dia kiaskan seorang yang beriman kepada Allah, maka kalau buat maksiat sikit pun tak terganggu imannya. Ini ada juga pahaman-pahaman gitu. Ia maknanya kalau buat maksiat sikit pun tak ganggu, tak dosa, tak ada apa. Ini di antara ajaran-ajaran sesat dari segi akidah di zaman-zaman yang terdahulu. Kemudian muncul pula pahaman-pahaman yang mutakhir, yang moden. Di antaranya sekular yang memisahkan di antara Islam dan juga kehidupan pentadbiran. Yang ini pun juga di antara yang sesat, memisahkan Islam dan juga pentadbiran. Maksudnya Islam ni duduk di masjid. Bagi Islam ini untuk sembahyang, puasa, azan, ini hak Islam. Ada pun yang nak merentah sana tak payah Islam. Sebab apa? Sebab Islam ni tempatnya duduk di masjid surah. Untuk orang mati adalah Islam. Untuk kedua kahwin sikit adalah Islam. Untuk pentadbiran pemerintahan Islam tak boleh. Yang ni pun sesat. Jadi dengan sebab itulah banyak ajaran-ajaran sesat yang muncul. Jadi fokus kepada yang berlaku baru-baru ni lah. Di antaranya zikir, menari, kemudian ada cium kaki dan seumpamanya. Yang ini sebenarnya berpandukan kepada beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis walaupun tidak kuat, tetapi ada hadisnya. Tapi oleh kerana hidup di zaman fitnah ini, fitnah inilah yang menjadikan sesuatu itu menjadikan orang awam menjadi hairan. Awam menjadi hairan. Dan semua hujah-hujah yang digunakan kadang-kadangnya untuk menguatkan satu pandangan itu, dia ada hujah yang kadang-kadang ambil daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan seumpamanya, yang kadang-kadangnya ada nasnya. Tetapi inilah umat akhir zaman. Umat akhir zaman ni bila satu benda yang berlaku pada hari ini, maka dia berhajatkan kepada dalil, berhajatkan kepada perkara yang boleh mereka lihat untuk menyokong kefahaman-kefahaman mereka. Jadi dengan sebab itulah ada khilaf dalam bab berkenaan dengan akidah. Yang ini boleh menjatuhkan seorang itu keluar daripada Islam. Ada juga khilaf di segi fiqh. Dan khilaf ini ulama menyatakan ada khilaf yang tanawwu'. Tanawwu' ni yang masih lagi dalam benda-benda yang diizinkan khilaf. Dan ada khilaf qadha'. Qadha' ini khilaf yang berlawan. Maka dengan sebab itulah dalam bab berkenaan dengan zikir, yang pertamanya zikir ini memang tujuan zikir ini adalah untuk mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam Quran Allah Ta'ala menyatakan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah untuk zikir untuk ketahuilah dengan kamu mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka hati kamu akan menjadi tenang. Dan Al-Quran juga menyebut berkenaan dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan baring. Ingat Allah Ta'ala di mana. Tapi dalam masa yang sama, bila gerakan sebenarnya lama dah. Masa saya belajar di Pakistan dahulu pun, memang Naqsyabandi di Pakistan memang dia sampai mau pedah-pedah nari. Tapi suasana tu dia biasa. Di Malaysia ni dua biasa. Sebab dia nari-nari ni hak dia kelak malam. Jadi ini kata zaman kita. Sebab itulah para ulama menyatakan bahawa Sufi, dia panggil Sufi, golongan Sufi. Sufi ni diambil daripada perkataan Sauf. Sebagai kata Sauf ni kulit kambing. Ada kata Sufi ini daripada kata Sauf, yakni ia duduk di saf hadapan. Orang yang sentiasa berada di saf hadapan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada juga di kalangan Sufi ini juga yang menyatakan bahawa diambil daripada kata sifat. Majaklah pandangan-pandangan ulama. Dan ada yang menyatakan Sufi ini diambil daripada perkataan Sufah, yakni kaki 5 masjid Nabi SAW yang di tempat duduk para sahabat. Sahabat Nabi yang miskin, yang tak ada rumah, mereka tinggal di masjid Nabi SAW. Jadi oleh kerana itu, berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'nil ladzina amanu an tash'a qulubuhum li zikrillah. Apakah belum datang kepada kamu orang-orang yang beriman, rasa khusyuk hati kamu dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ni banyak. Ada zikir lisani, ada zikir qalbi, ada zikir yang berkait dengan tubuh badan manusia. Maka dia seperti syukur. Ada syukur lisani, menyebut alhamdulillah. Ada syukur yang disebut sebagai syukur hati, yakni manusia meningkatkan keimanan, menambahkan ilmu. Dan ada syukur yang disebut sebagai syukur badan tubuh, jasad, yakni banyak sembahyang dan seumpamanya. Seperti mana Nabi SAW yang sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, mengapa kamu sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki ini? Maka kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura, bukankah aku ni hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita nak tingkatkan kesyukuran, kita sembahyang banyak. Sembahyang banyak. Ada orang makan banyak, syukur. Ni banyakkan sembahyang tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman apabila dia mengingati Allah Subhanahu wa taala, wajilat, gemetar hatinya. Jadi zikir ni tak ada, memang fadilahnya kita tahu dah, sangat besar mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dengan cara manusia melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ataupun manusia berfikir betapa hebatnya, wa fi anfusikum, pada diri kamu ada benda-benda yang kamu boleh lihat, betapa hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir tak jadi masalah. Yang masalahnya dia panggil al-harakah fi zikir, yakni menggerakkan badan ketika mana berzikir. Baik, yang pertamanya di sana ada perkataan menari. Menari ni boleh ataupun tidak, yang ni ulama bahas. Dalam bahasa Arab menari ni dipanggil raqas. Raqas ni maknanya menari. Imam Nawawi dan juga ulama-ulama yang lain menyatakan menari ni, jika sekiranya dia lebih kepada muhannah. Muhannah ni jenis goyang-goyang perempuan gitu, yang ni haram. Tak boleh. Sebab orang itu jenis menari ni perempuan je lah. Tapi kalau tuan-tuan pergi Pakistan, kalau pergi ke Yaman, memang orang lelaki dia menari. Dia menari. Kawan saya kahwin di Yaman,
Lepas tu tengok tak ada benda orang Melayu. Dia kata apa? Dia kata kahwin macam ni, meh, dia ajar menari. Pengantin kena menari pusing. Memang gitu dah. Tempat dia, budaya dia. Menari. Orang Arab, laki-laki menari. Orang Pakistan, itu juga, laki-laki menari. Jadi bab menari ini dalam Islam macam mana? Maka sebahagian daripada ulama hujah menari kepada menari bagi ini hujah pada menari dulu. Jadi dibawa dalil beberapa hukum berkenaan dengan Nabi menyaksikan orang Arab Badui, orang Habsyah menari dalam masjid Nabi SAW. Ada para sahabat menari depan Nabi SAW. Kita tak nafikan yang tu ya. Betul lah, ada riwayat-riwayat itu berkenaan dengan dengan menari itu. Jadi kemudiannya zikir dalam keadaan menari lah. Tadi menari dulu. Ni zikir dalam keadaan menari, di mana para ulama menyatakan bahawa untuk dikata cerdas, kecerdasan. Tujuan zikir ni ingat untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada kadang-kadang sumpah tak ingat Allah Taala aja. Jadi masalah. Zikir tak ingat Allah, sumpah tak ingat. Jadi itu tak betul. Yang ni dikatakan mulat. Mulat ni maknanya melampau. Melampau, terlalu melampau, menjadikan seorang itu, dan akhirnya melahirkan fitnah-fitnah kepada orang awam, masyarakat awam yang tengok melihat keadaan-keadaan yang tertentu, menjadikan manusia berasa ya ada kedapan dalam Islam. Terlalu memanglah manusia ini dipanggil zauk. Zauk ini yang kadang-kalanya menghilangkan, umpamanya dia mula sebut Allah, 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 Allah. Dia ada kalau diam di Pakistan, Allahu, Allahu, Allahu. Bila dah lama, tak ribu-ribu kali, je bunyi. Tak bunyi dah Allah. Jadi itu di antara zauk inilah yang kadang-kalanya kita takut adanya jin dan seumpamanya. Yang masuk sampai tak sedar diri, dirasuk seumpamanya. Maka dengan sebab itulah hilangnya rasa, lebih-lebih lagi bila dilihat oleh orang-orang bukan Islam. Maka dengan sebab itulah dalam bab untuk lari daripada fitnah ini, maka Islam mendatangkan supaya jangan dedahkan kepada masyarakat yang tidak mengetahuinya, kerana dia menjadikan bahan kepada mereka yang tak ada ilmu berkenaan dengannya. Jadi dengan sebab itulah para ulama menyatakan zikir dalam keadaan menari ini. Walaupun ada bab menari-menari satu zikir dalam keadaan menari ini, dia kata lebih mencerdahkan badan dan seumpamanya. Maka yang ini maka kena ambil pandangan ulama yang tekan jangan terlampau melampau dalam zikir. Walaupun Imam Nawawi ada pandangan-pandangan, Imam Nawawi berkenaan dengannya, dan juga sahabat-sahabat Nabi SAW berkenaan dengan zikir menari ini. Jadi benda ni ada, tapi nak katakan sesat tak boleh kata, kerana ada dalil. Cuma dia mendedahkan kepada fitnah saja. Yang betul. Kemudian berkenaan dengan salah laki perempuan, ini masalah fiqh. Masalah fiqh laki perempuan ni Imam Abu Hanifah menyentuh perempuan ni tak batal sembahyang, tak kira siapa. Imam Abu Hanifah. Adapun Imam Syafi'i membeza-bezakan. Yang boleh kahwin batal, yang tak boleh kahwin maka tidak batal. Ini sebahagian daripada ketelitian Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni dalam bab ibadah terlalu dipanggil ihtiyatan, terlalu berwaspada, sehingga kan menyentuh kemaluan batal. Kemaluan sendiri pun batal. Walaupun dalam kitab Tuhfatul Muhtaj menyebut bahawa menyentuh kemaluan binatang tak batal. Pergi masjid jumpa lembu, pegang telur lembu. Tapi kalau pegang telur kawan tak ada. Jadi maknanya nak beritahu bahawa mengapa betapa Imam Syafi'i ini ihtiyatan, begitu waspada di dalam ibadat. Mencium isteri batal dalam mazhab Syafi'i. Walaupun di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Aisyah menyatakan Nabi biasa mencium sebahagian daripada isteri. Para ulama ada kata sebahagian isteri Aisyah adalah, tapi dia malu lah sebut dia kata Nabi mencium sebahagian daripada isterinya, kemudian dia pergi menjalankan sembahyang tanpa wudu. Jadi Imam Syafi'i mengambil dalil daripada Al-Quran. Aw lamastumun nisa, diambil dengan makna hakiki, bukan makna majas. Kalau makna majas jima' situ, tapi diambil dengan makna hakiki. Sebab itulah dalam mazhab ini dia ada kaedah. Ada kaedah, ada usul bagi tiap-tiap mazhab. Mungkin saya dah ceritakan bagaimana setiap di antara mazhab ini dia ada usul, dia ada kaedah dia yang menjadikan satu mazhab dengan mazhab yang lain itu berbeza. Umpamanya dalam bab berkenaan ta'arud. Ta'arud ni bertembung di antara Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau belajar usul fiqh disebut apakah Al-Quran dengan hadis boleh bertembung? Sebagai ulama kata tak ada bertembung. Ada juga ulama menyatakan Al-Quran dengan hadis boleh bertembung, boleh berlaku pertembungan. Jadi ketika Al-Quran dengan hadis bertembung, maka di sana usul mazhab Hanafi adalah pegang kepada Al-Quran. Bila Quran dengan hadis bertembung, maka pegang dengan Al-Quran. Sebagai contohnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat meriwayatkan bahawa bila Nabi membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka sahabat akan semua amin. Gempa masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam bergempa. Hadis yang sahih. Maka Imam Abu Hanifah tak ambil hadis tersebut. Imam Abu Hanifah ambil ayat Allah Subhanahu wa taala, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Serulah Tuhan kamu dalam keadaan tadarruk dan juga tadarruk ni rendah diri. Wa khufyah dan juga perlahan. Jadi dengan sebab itu bila bertembung Al-Quran dengan hadis, Imam Abu Hanifah akan mengambil Quran. Dia tak ada ambil lah. Mazhab Hanafi ni ada ambil perlahan. Maknanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin masing-masing sini ayat. Kita ya, ada yang betul kan? Aku ambil. Besar ke dulu? Nak ambil? Tak, adalah mazhab Hanafi perlahan. Baik. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i kita ni, apabila bertemu Al-Quran dengan hadis, ambil hadis. Kerana hadis adalah syarah bagi Quran. Hadis adalah syarah bagi Quran. Quran tu matan dan hadis ini mensyarahkan. Jadi dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Syafi'i, dia mengambil hadis Nabi, hadis yang sahih. Maka dengan sebab itulah kita bila ghairil maghdubi alaihim waladdallin lebih kuat. Kerana hadis yang sahih menyatakan demikian. Adapun Imam Malik ini apabila Al-Quran dengan hadis bertembung, maka dia akan melihat kepada amalan Ahlul Madinah. Apakah penduduk Madinah, sahabat-sahabat Nabi melakukan ataupun tidak. Kalau sahabat melakukan, kita buat. Ini di antara cara Imam Malik. Imam Ahmad, dia melihat perbuatan Ahli Mekah. Ahli Mekah ni, sahabat di kalangan Ahli Mekah ni yang tinggal di Mekah buat ataupun tidak. Kalau buat, maka kita ikut. Maka ini di antara salah satu usul bagi mazhab empat ini. Dia ada keadaan-keadaannya. Jadi sebab itulah kita nyatakan mengapa tak boleh sekali ni ada khilaf-khilaf ni sampai ada empat mazhab ini. Ini menunjukkan bahawa ilmu ni luas. Seperti Imam Syafi'i, dia ada qaul qadim, perkataan lama dia, mengikut keadaan-keadaan ketika dia berada di Iraq. Kemudian dia berhijrah pula ke Mesir. Di Mesir pula dia tengok perkataan di Iraq tak sesuai lah. Lain. Orang Mesir dengan orang Iraq lain. Berbeza dari segi sifat perangai dan juga pemakanan mereka, muamalah mereka berbeza, maka dia berbeza hukum. Ini di antaranya. Jadi oleh kerana itulah dalam bab-bab berkenaan dengan fiqh, termasuklah menyentuh perempuan. Sebab itu kalau lihat kadang-kalanya ada yang membolehkan, yang bolehkan salah. Itu di atas dasar mungkin aman daripada fitnah. Imam Malik menyatakan salah menyentuh perempuan ini kalau aman daripada fitnah. Aman daripada fitnah, maka dia tidak batalkan sebab membatalkan wudu. Imam Syafi'i tak kira Imam Syafi'i aman ke tak aman. Kalau sentuh perempuan
yang ajnabi yang boleh kita kahwin, maka batal. Itu di antara tingginya ilmu Islam ni, banyak di sudut-sudut dan juga pandangan-pandangan ulama. Maka begitulah juga berkenaan dengan cium tangan dan kaki. Ini pun masalah. Cium tangan satu hal tak apa dah. Boleh kira lagi. Ni cium kaki. Baik, ulama menyatakan kalau ini kata fitnah, mungkin cium kaki tapi orang nampak sujud. Sujud kepada manusia memang sama sekali tak boleh. Sampai bila-bila pun tak boleh. Walaupun ibu bapa kita pun sujud tak boleh. Jadi apa yang berlaku di zaman Nabi Yusuf AS, di mana diangkat, dibawa Nabi Yaqub AS, kemudian adik-beradiknya, lalu mereka sujud kepada Nabi Yusuf AS. Sebab ulama menyatakan itu arahan ataupun syariat zaman itu tidak dianggap sebagai salah. Dianggap salah. Adapun sujud iblis, sujud malaikat kepada Nabi Adam AS yang Allah Ta'ala sebut, suruh iblis sujud, iblis tak nak, aba wastakbara. Sebagai ulama menyatakan al-inhina, hanya tunduk saja, bukan meletak dahi ke bawah. Satu hari sahabat balik daripada satu kawasan jajahan Iran, Parsi pada waktu itu. Dilihat di mana orang Parsi ni sujud kepada pemimpinnya, sujud. Lalu bila sahabat balik cerita kepada Nabi SAW, Nabi menyatakan, kalaulah manusia itu boleh sujud sesama manusia, akan kuperintahkan seorang isteri sujud kepada suaminya tiap-tiap hari. Maknanya kalau boleh sujud sama manusia, maka akan kuperintah isteri sujud pada suami, kerana besarnya hak suaminya terhadap ke akan isterinya. Tapi tak boleh sujud, maka Nabi tak arahkan. Maka dengan sebab itulah sujud kepada sama manusia memang tak boleh. Adapun berkenaan dengan cium kaki, ia ni pun sebahagian daripada yang pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Walaupun hadisnya tak berapa kuat. Kisah dua orang Yahudi yang datang bertanyakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, 9 tanda-tanda ataupun 9 ayat mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Musa AS. Lalu Nabi SAW terangkan dengan 9 perkara tersebut. Maka akhirnya dia mula Islam. Dia cium tangan Nabi dan dia cium kaki Nabi SAW. Jadi itu di antara yang mengambil hujah. Sebab itulah ini zaman fitnah. Zaman fitnah. Kerana manusia ni hari ni dia suka berkat kadang-kadang. Ada seorang imam, bekas imam Haji Afsar, biasa datang ke Malaysia, Syekh Mahmud Siang. Dia ada pakai tongkat kadang-kadang. Ada yang datang bisik, tolong beritahu Syekh, saya nak tongkat dia. Kenapa nak ambil berkat? Jadi kawan dia pun beritahu, Syekh tu marah dia kata, semua pakat nak ambil belaga aku esok, tak ada tongkat. Jadi semua berkat. Betul, Islam tidak nafikan mengambil berkat, itu betul, boleh, tapi kena lihat siapa dia. Kalau zaman Nabi SAW, Abu Ayyub Al-Ansari mengambil berkat Nabi SAW. Mengambil berkat orang Nabi tak apa, tidak jadi masalah. Para sahabat juga di antara orang yang mulia sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga berkat orang-orang yang soleh. Yang ini pun ada khilaf ulama. Orang soleh ni macam mana? Sebab ada zaman dulu seorang guru di Morokok, dia orangnya anak wei pun wei Morokok. Berkat. Berkat guru. Baik, jadi oleh kerana itu berkat ini juga pernah ada satu cerita kisah bagaimana seorang, bukan seorang, satu kelompok yang merompok satu perjalanan yang jauh, merompok, lalu dia oleh kerana makan masa yang jauh, dia berhenti satu kampung. Kemudian orang kampung ni adalah sebuah rumah yang dia diizinkan dulu. Jadi tuan rumah sambut perompok ni, dia tak tahu tu perompok. Dia kira tu mujahidin, orang berjuang.
Jadi dia masak, molek-molek, beri makan semua sekali. Kebetulan dia ada anak dia cacat dari jalan. Jadi selepas daripada berompak ni makan masa tidur, ni bekas-bekas berompak ni semua dia ambil beri badan dia. Makan-makan lebih-lebih berompak ni, beri makan nanti. Dengan kepala dia memikirkan ini mujahidin, tentu ada berkat kata dia. Beri makan pada anak dia, mana air-air tu dibasuh kaki dan seumpamanya. Pagi esok berompak dia pergi banyak pergi meneruskan perjalanan untuk berompak. Selesai saja berompak balik. Singgah tempat yang sama, lalu dilihat anak yang cacat dia boleh berjalan, boleh berlari dah. Jadi dia kata, bukankah yang ni cacat? Ya. Tapi lepas kau makan tu, aku ambil makanan kamu, kau berkat apa mujahidin. Jadi aku berikan kepada anak ni. Lalu tersentuh ketua perompak, dia kata kami ni bukan perompak, kami ni bukan mujahidin, kami perompak. Jadi akhirnya tersentuh hati mereka ni, dan mereka akhirnya mengakui bahawa mereka bukan mujahidin, mereka perompak. Tapi oleh kerana peristiwa ini, akhirnya mereka pulang kembali barang yang mereka curi itu, dan akhirnya mereka menjadi mujahidin, akhir mati syahid mereka di medan perang. Ini kisah cerita. Jadi dengan sebab itulah mengambil berkat ini sebahagian daripada benda yang ada, tapi bila dia melampau semua berkat berlaku, akhirnya akan menjadi masalah. Maka dengan sebab itulah dalam bab berkenaan dengan cium tangan, cium kaki, akhirnya orang akan nampak sujud. Teruk lagi. Sebab itu Sayyidina Umar ketika mana dia menjadi Amirul Mukminin di zaman umat Islam, banyak baru mula Islam kami menunaikan haji. Ketika berada di hadapan Hajarul Aswad, maka Sayyidina Umar menyatakan, Ya Hajar, wahai batu Hajarul Aswad, intil hajar, kamu ni adalah batu, la tanfa' wa la tadar, sikit pun tidak mendatangkan manfaat dan juga mendatangkan mudarat. Kalau tidak kerana aku melihat Nabi Muhammad SAW mencium kamu, maka aku tak akan cium kamu. Lalu orang adu kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata ada manfaat batu Hajar Aswad ni. Aku dengar Nabi SAW menyatakan siapa yang melambai saja, maka dia akan menjadi saksi, batu dia akan menjadi saksi. Cakap kata-kata Sayyidina Umar ni bukan menafikan, tetapi oleh kerana orang tu baru mula Islam, ada menunaikan haji, aku takut nanti dia baru menyembah bahala dia, masuk Islam, tengok Islam tak sembah rumput dia Islam cia tu pun, aku takut jadi fitnah begitu. Maka dengan sebab itu ucapan Sayyidina Umar, jadi maknanya melarikan diri daripada fitnah inilah yang lebih penting hari ini. Banyak benda-benda yang fitnah yang akhirnya dituduh sebagai sesat dan seumpamanya, walaupun ada benda-benda sebegini. Jadi dengan sebab itulah dalam Islam ini, selagi mana tak lari daripada Al-Quran dan juga Sunnah, dan tak lari daripada amalan-amalan para ulama, maka sudah tentulah dia masih lagi berada dalam keadaan yang baik. Yang jadi masalahnya hari ini ni zaman manusia nak melihat satu, manusia dapat lihat benda-benda yang sebab itu kita nyatakan bahawa yang sesat tetap sesat, yang sesat tetap sesat. Umpamanya ada di kalangan yang kita lihat 10 Muharram, kalau di Pakistan yang 5 badan, dia panggil takbir ataupun maktab hari di atas, maknanya kesedihan di atas pembunuhan Sayyidina Hussein, mereka raikan. Sebab itu 10 Muharram di Pakistan, mana Syiah dia pakai hitam. Kemudian sebelah malam lagi mereka mula berbicara, ada yang menari, ada yang berjoget, ada yang melukakan badan, yang lukakan badan, ada yang pakai pisau jilid tetap badannya, dengan bagai-bagai, dengan pisau-pisau lah di atas kepala. Yang ini datang dari mana ni? Yang inilah di antaranya kesesatan-kesesatan. Dia lebih teruk pada tai pusang ni. Ini perbuatan. Tapi mereka ni melakukan apa kata nama Allah juga. Jadi sebab itulah bila orang tanya, kata Syiah ni kafir dan seumpama, tapi Mekah boleh juga pergi macam mana? Ini jadi masalah yang ada kaitan dengan masalah politik dan seumpamanya. Jadi dengan sebab itulah sebagian ulama menetapkan, Imam
Nawawi dalam syarah ni menyatakan Ahlul Qiblah. Ahlul Qiblah ni orang yang masih lagi sembahyang menghadap ke arah kiblat, maka dikira sebagai Islam. Dikira sebagai Islam. Itu di antara, walaupun negara yang pertama sekali mengkafirkan Syiah ni Pakistan di antaranya. Sebab itu Syiah di Pakistan ni ia disebut sebagai Syiah Jadian. Yang ni sesat. Jadian ni maksudnya dia lebih teruk daripada Syiah-Syiah yang lain. Jadian. Dia dengan seperti harimau jadian. Jadian lagi teruk. Kalau harimau biasa duduk dalam hutan, tapi harimau jadian dari rumah pun dia duduk juga. Dia lebih tukar. Maka dengan sebab itulah dalam bab berkenaan dengan ajaran sesat ini, apabila dia bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan hadis Nabi SAW, dan tidak ada dalil yang datang daripada Al-Quran dan juga Sunnah, hanya menggunakan nafsu semata-mata, maka lahirlah ajaran sesat. Hari ini kalau ikut dalam senarai Jaktim, ada dekat 50 ajaran sesat, bagai-bagai ajaran sesat. Di antara ajaran ayat P adalah itu yang sesat tu. Dan juga ajaran yang mengajak manusia sembahyang pakai niat, ada sesat. Kerana tidak ada dalil berkenaan dengan Nabi SAW meninggalkan sembahyang. Itu hari ini yang peliknya buatlah ajaran sesat, ada je orang ikut. Tak lah. Sebab tu tak ada dah. Ada. Buatlah apa saja ajaran. Ajaran dulu ajaran Hasan anak rimau. Orang kata bukan anak rimau, tu asalnya anak limau. Sebab ayah dia tak nak limau banyak begitu. Jadi nampak dah sikit tukar, limau jadi rimau. Garang sikit lah. Jadi bagai-bagai ajaran yang dibawa masuk melalui kadang-kadangnya asalnya zikir lah. Lepas tu zikir ni benda-benda yang kadang-kadangnya manusia terpengaruh dengan zikir itu yang akhirnya menyesatkan. Boleh bersuluk dengan perempuan dan sebagainya. Maka ini di antara ajaran-ajaran yang sesat. Maka oleh kerana itulah ajaran sesat ini sama ada dia sesat dari segi akidah, seperti mana yang saya sebutkan, seperti mana golongan-golongan yang dibahaskan oleh ulama bermula daripada Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, bagai-bagai lagi yang begitu banyak berlaku zaman dahulu. Lebih-lebih lagi dalam bab ketuhanan. Bab Tuhan ini pun seperti mana ajaran wahdatul wujud. Wahdatul wujud ini ittihadiyah, yang menganggap semua makhluk ni Tuhan. Makhluk ni semuanya Tuhan. Bahkan ada yang menyatakan bahawa anjing dan juga babi itu adalah Tuhan. Ini sehingga kan ada yang meletakkan bahawa Tuhan itu berada dalam kocekku, dalam jubahku ni ada Tuhan. Ini ajaran hulul. Maknanya Allah Ta'ala ni ada pada zat tiap-tiap makhluk ni adanya zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disesat. Dan Malaysia juga pernah melalui zaman ini dilancang di mana dahulu pernah berlaku ajaran wahdatul wujud ini. Ulama-ulama Islam bangkit bangun mempernyatakan kebenaran, memerangi golongan-golongan ini. Begitulah juga dalam bab berkenaan dengan hukum-hukum yang terlalu dilonggarkan. Sebab itulah ulama membahagikan dalam bab berkenaan dengan pengamalan hukum ini, ada yang disebut sebagai mutasyaddidun yang sangat ta'assub, yang sangat keras sangat tak boleh itu. Ada mutasahilun yang sangat-sangat lemah, yang begitu mudah, pemudah-mudah pun tak jadi. Sebab itu Pakar Arab menyatakan bahawa la takun salban fatuksir wala takun layinan fatuksir. Jangan kamu keras sangat, nanti orang patahkan kamu. Jangan kamu lembek sangat, nanti orang lenyek kamu. Jadi dalam bab beramal dengan kaedah-kaedah yang telah pun ditetapkan oleh para ulama, maka ambillah jalan yang pertengahan. Selagi mana dia tidak bercanggah. Kerana ada juga perkara yang perlu tegas dalam bab akidah, umpamanya ketegasan, dan akidah juga ada pandangan-pandangan ulama yang melahirkan bagai-bagai pandangan-pandangan ulama. Sebab itulah ada golongan mutakallimin, ada golongan-golongan yang dalam bab berkenaan dengan akidah yang begitu keras pandangan-pandangan mereka. Jadi dengan sebab itulah
bagi kita adalah menuntut ilmu. Sebab itulah jalan untuk berhadapan dengan fitnah yang banyak ini. Maka dengan sebab itu dia ada jalan yang terbaik, mengambil jalan tengah lah. Ramai orang nak keras, setengah orang cara dia dah keras, dia lawan sungguh. Walaupun itu hadis Nabi SAW, dia tidak nafikan bahawa hadis Nabi SAW ada masanya orang mengambil hadis-hadis yang dhaif. Hadis dhaif ni setengah ulama menolak terus. Hadis ni dua je, satu sahih, satu dhaif. Dhaif ni kira palsu lah, yang ni keras. Ada juga yang meletakkan bahawa dalam kita mengambil ijma' ulama dan juga qiyas, baik kita pegang pada hadis dhaif. Sekurang-kurangnya ada juga pegang pada hadis, terus mengambil kepada ijma' dan juga qiyas. Dan ada manusia yang langsung tak terima ijma' ulama dan juga qiyas. Dia kira Al-Quran saja, itu tahu keras. Maka dengan sebab itulah ketika Nabi SAW mengutus Muaz bin Jabal ke negara Yaman, di antaranya Nabi SAW uji dulu. Lima taqdi ya Muaz, sampai di Yaman nanti kamu akan berhukum dengan aku. Bi kitabillah, kata Muaz. Fa in lam tajid, kalau tak ada dalam kitab Allah, bi sunnati Rasulillah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam tajid, kalau tak ada, ajtahid bi ra'yi, aku akan berijtihad dengan pandangan aku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang dada dia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengutus Rasul, Rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terhadap apa yang Rasul redha, dengan cara pandangan dia nak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itulah ajaran-ajaran ini kita lihat apabila ia tidak bercanggah dengan cara yang dibawa oleh Nabi dan juga para sahabat, maka sudah tentulah dia boleh dipertimbangkan. Maka dengan sebab itulah Nabi SAW meletakkan kaedah yang pertama sekali yang tak bercanggah dengan Al-Quran, tak bercanggah dengan Nabi SAW. Sebab itu dalam bab berkenaan menyentuh haji, ini pun masalah juga. Haji ni pun dalam mazhab Malik tak najis. Mazhab Syafi'i najis, dan mazhab Malik tidak najis. Ini di antaranya. Bila ada ilmu, dia akan jadi mudah sebenarnya berhadapan dengan segala macam. Hari ini bagai-bagai jenis. Cuma ada yang meletakkan sentuhan yang kering tak kena, sentuhan yang basah kena, ada pula. Ada kata sentuh boleh, kemudian kita sedialah air tanah, lepas tu sama ya, semata-mata kerana nak sentuh saja. Maka bagai-bagai manusia memperlakukan hari ini. Jadi oleh kerana itulah dalam Islam Allah Subhanahu wa taala meletakkan wa ma atakumur rasul fa. Apa yang diambil oleh Nabi, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambillah. Dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, maka tinggalkanlah. Itu di antara yang terbaik. Ikut cara Nabi. Nak ikut cara Nabi ni tak lain, melainkan kena belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak belajar ini bukan hadis Nabi yang begitu banyak. Imam Bukhari menghafal 600,000 hadis. Apa tu? Bukan kira ilmu dia bahasa lagi. Baru menghafal saja mata 600,000 hadis. Begitu banyak berhadapan dengan pelbagai. Kita lihat Imam Ahmad Ibnu Hanbal, ia juga di antara ulama yang menghafal hadis. Ada kata hampir dekat 1 juta hadis banyak yang dihafal. Yang dhaif ke, yang palsu ke, semua dia hafal. Dia tahu. Dan Imam Ahmad lihat di zamannya, apabila kerajaan di zamannya meletakkan bahawa Al-Quran ini makhluk, Imam Ahmad Ibn Hanbal bangkit. Dia menyatakan Al-Quran kalam Allah qadim, bukan makhluk. Makhluk ni benda baru. Maka dia ditangkap, dipenjarakan, disebat dan seumpamanya. Bukan sekejap. Tetapi inilah keadaan ulama yang betul. Kerana nak mempertahankan akidah, sehinggalah bertukar kerajaan, 2-3 kerajaan, barulah Imam Ahmad ini dibebaskan. Ini yang berlaku dalam sejarah kerana berhadapan dengan ajaran sesat Mu'tazilah pada waktu itu. Al-Quran adalah makhluk. Ini di antaranya. Kemudian dia berlaku, tiap-tiap zaman itu ada saja kesesatan-kesesatan yang berlaku.
Jadi dengan sebab itulah para ulama membimbing. Sebab itulah para ulama di zaman-zaman yang terdahulu dan juga dia kena membimbing. Bukan saja membiarkan dalam keadaan pengikutnya kadang-kadang begitu taksub. Yang ini perlu juga pada pembetulan-pembetulan supaya tidak dipandang ianya sebahagian daripada perkara yang hari ini yang akhirnya orang akan menyesatkan. Ini itu sebahagian daripada caranya. Dan di sana beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam larang juga cium tangan dan seumpamanya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tak beri dia cium tangan walaupun hadis dhaif dan seumpamanya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada masanya Nabi larang. Tujuannya supaya orang-orang yang tak ada ilmu akan melihat dia sebahagian daripada penyembahan dan seumpamanya. Maka dengan sebab itulah ini juga sebahagian daripada para ulama. Saya masa di Pakistan tengok bagaimana anak-anak murid ni kalau selipar ustaz dia berebut dia nak ambil, selipar nak ambil. Tapi ulama Pakistan ni dia tak bagi je. Dia tak bagi. Dia tak bagi sampai begitu. Begitulah juga dalam mencium. Orang Arab ni biasa cium dahi. Salah tu pegang kepala tu cium dahi. Tempat kita ni tak boleh. Jadi makna keadaan. Tapi ada juga di kalangan ulama-ulama di Yaman tak bagi. Dia tak bagi sampai mereka menghormati. Ini di antara seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jangan kamu melampaui terhadap diri aku takut nanti seperti mana yang berlaku kepada golongan Nasara yang menjadikan kubur pada anbiya mereka sebagai masjid. Nabi kata la tata'u, jangan kamu melampaui melebih-lebihkan aku sehingga nanti kamu sujud sembah kepada kubur. Ini juga di antara amaran-amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini manusia cinta dan kasih tanpa manusia menyembah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara. Kemudian ada pandangan-pandangan berkenaan dengan diri Nabi. Ada yang menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ma'ana, bahawa yang Quran kata innama ana bashar, sesungguhnya aku ni manusia. Ada yang menafikan bahawa aku ni bukan manusia. Mereka menyatakan Nabi ni nur cahaya. Tidak dapat dinafikan, memang Quran menggelarkan Nabi ini sebagai nur cahaya. Tapi dalam masa yang sama ada di kalangan manusia yang menganggap bahawa kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi akan hadir dalam majlis tersebut. Ayat ini pun perlu ambil kira juga kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang berselawat kepada Nabi maka selawat tu akan ditayangkan, dibawa masuk ke dalam kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada pula pandangan Nabi akan keluar roh dia duduk dalam majlis jalannya. Sehingga kan di Pakistan kita lihat di lawar-lawar tu ahlan wa sahlan ya Rasulullah, ahlan wa sahlan. Ni apa tu ni? Malangkan Nabi datang ke dalam. Ada tahu pula macam Nabi beritahu ke dia dalam sini. Jadi itu juga sebahagian di antara perbuatan yang memang konon-kononnya nak cinta pada Nabi tetapi terlampau menjadikan boleh jadi sesat dengan sebab beriktikad bahawa Nabi SAW ini dia berjalan pada waktu malam roh. Ini juga sebahagian daripada benda-benda yang kadang-kadang tak ada asas. Memang ada hadis-hadis yang palsu banyak. Dia kata roh akan pulang ke rumah pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat roh akan pulang malam Jumaat. Ada benda lah. Jadi hari Jumaat ni kena buat begini roh nak balik ni. Jadi ini semua antara pembahasan-pembahasan yang zaman-zaman yang terdahulu. Lihatlah kepada banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipalsukan. Yang inilah penyebab kepada ajaran-ajaran yang boleh jadi sesat kerana banyaknya hadis-hadis yang dipalsukan. Lebih-lebih lagi di zaman WhatsApp lah. Kalau baca ulama siapa yang berselawat pada hari ini dengan lafaz ini 80 tahun dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 80 tahun dosa ayahnya, 80 tahun dosa maknya, semua 80 tahun dah. Jadi ini di antara yang sesat menjadikan orang ajak sembahyang tak payah sembahyang, ada dosa dah ampun.
kau baca doa ni, selawat ni. Yang ni yang perlu dipahami. Sebab itulah para ulama di antara Sayyidina Umar, di antara yang paling mudah Sayyidina Umar. Satu hari Nabi SAW hilang. Hilang ni maknanya tak jumpa. Tengok masjid tak ada, tengok rumah Nabi tak ada. Tanya mana sahabat? Mana Nabi? Tak. Kita pecah cari Nabi SAW. Dia sahabat pun pergilah cari. Akhirnya Abu Hurairah, dia rasa agak-agak adanya Nabi SAW. Dia pun masuk ke dalam satu kebun tamak, menyusup masuk ke pagar, keluar pagar, ikut, sehinggalah bertemu dengan Nabi SAW. Ada. Lalu Nabi SAW menyatakan, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang menyebut la ilaha illallah akan masuk ke dalam syurga. Lalu Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, kalau kita pun nak beritahu kepada sahabat, siapa yang mengucap la ilaha illallah akan masuk ke dalam syurga, maka Nabi izinkan. Tapi ya Rasulullah, aku nak tunjuk bahawa aku bertemu dengan kamu. Jadi apa dia dalil buktinya? Nabi beri selipar. Dia pun bawa lah keluar, ikut bawah, menyusup bawah, sehinggalah dia nak keluar tu bertemu dengan Sayyidina Umar. Dia kata Rasulullah ada. Dan Rasulullah beritahu, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Maka Sayyidina Umar terus lempang, tanpa Abu Hurairah jatuh. Jatuh Abu Hurairah. Kan dibawa masuk ke dalam dengan Abu Hurairah sekali dalam keadaan Abu Hurairah menangis. Kena lempang ni Sayyidina Umar. Lempang Sayyidina Umar ni. Lalu mengadu pada Nabi SAW, ya Rasulullah, ni Umar ni tampar aku nak sampaikan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dia pukul aku. Umar kata, ya Rasulullah, aku takut nanti manusia bertawakal dengan ini. Menyebabkan sembahyang dah, puasa dah, jihad dah, sedekah dah, padahal man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nabi setuju. Nabi menyetujui pandangan Sayyidina Umar. Sebab itulah di zaman Sayyidina Umar, saya membaca hari ini dia watak Sayyidina Umar. Kenapa? Untuk supaya tidak terhasilnya ajaran sesat, sehingga kau orang tak sembahyang main zikir la ilaha illallah saja. Sedangkan Nabi SAW menyebut ini dengan arti kata bahawa dia clearkan masalah wajib-wajib dulu buat. Menyebut la ilaha illallah ni juga di antara pengiktirafan berkenaan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itulah Sayyidina Umar cuba menutup mana-mana pintu yang boleh mendatangkan kesesatan, kesyirikan, maka Sayyidina Umar akan tutup. Termasuklah juga mengikut kisahnya Sayyidina Umar menebang pokok di mana sahabat berbai'ah di tempat itu. Bai'ah di bawah pokok tahta syajarah. Sayyidina Umar buang tapak ataupun dengan tunggu-tunggu sekali dibuang, takut manusia menjadikan tempat untuk bertabaruk dan akhirnya mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga zaman Sayyidina Umar juga. Banyak Sayyidina Umar sekali. Di antaranya riwayat berkenaan dengan Nabi Daud alaihi salam dalam surah Sad. Ada kisah bagaimana kisah Nabi Daud alaihi salam. Satu hari Nabi Daud ni duduk di tempat mihrab. Mihrab ni tempat dia beribadah. Ada hari untuk dia beribadah, orang tak ada kacau. Ada hari dia bertemu dengan ayahnya, ada hari dia ibadat. Hari ibadat tak ada kacau. Tiba-tiba tengah dia ibadat, naik dua orang panjat di atas. Takutlah Nabi Daud. Maka dua orang ni, seorang kata, la tahaf, jangan kamu takut, kami ni adalah dua orang yang berkelahi. Dia ni ada 99 ekor kambing, aku ada seekor kambing. Jadi kami berdebat. Berdebat, kalau kalah kena serah kami. Dia debat-debat, aku kalah. Aku ni seekor, dia dah ada 99. Lalu aku serahkan kambing aku seekor pada dia, dia jadi 100 ekor, aku tak ada apa yang ada. Jadi dalam tafsir disebut, dia kata dua orang tu malaikat. Malaikat tu datang menyamar sebagai manusia, nak perli Nabi Daud AS. Nabi Daud ni ada 99 orang isteri. Tiba-tiba nampak seorang lagi orang perempuan cantik pula tengah mandi. Maka dia tanya siapa isteri ni.
perempuan siapa ni? Maka orang kata ini Uriah. Uriah ni ketua perang. Maka Nabi Daud tulis surat kepada Uriah, awak perang, menghidup sop lama perang. Akhirnya mati Uriah ni, maka isteri dia janda, Nabi Daud berkahwin. Ini adalah kisah Israeliat ni. Jadi bila berkahwin, isteri ada 99. Maka berkahwin satu lagi, maka jadi 100 orang. Jadi malaikat datang nak perli Nabi Daud alaihissalam. Kata Sayyidina Umar, siapa yang meriwayatkan hadis ini akan kuatkan ramanya. Mengapa? Supaya untuk menutup supaya orang tidak memperlekehkan Nabi. Sedangkan itu riwayat Israeliat yang tidak tahu betul tidaknya, maka dengan sebab itulah Sayyidina Umar menutup mana-mana pintu kesesatan, pintu-pintu yang boleh mengqamah para Nabi Anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi oleh kerana itu akhirnya zaman mutaakhir ini, yang pertamanya ilmu, yang keduanya kena tabayun. Tabayun ini Al-Quran sebut, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hari ini mudah sangat jumpa share je. Antara dalam keadaan tabayun tadi menyebabkan hadis-hadis palsu yang banyak, kisah-kisah gambar-gambar dan sebagainya. Dan yang ketiganya kena bertanya, kena banyak tanya. Zaman sekarang ni berkenaan hukum, supaya ia tidak jadi yang kadang-kadangnya benda itu betul, tapi oleh kerana kita tak tahu, maka kita menyesatkan. Dan juga bagi mereka yang tahu ataupun yang tahu masalah-masalah ini, maka perlu dijelaskan supaya dia tidak menjadi fitnah. Kerana fitnah hari ini seperti dipanggil al-fitnah naimah. Fitnah itu barang yang tidur. Laknatullah, maka laknat Allah kepada orang yang menggerakkannya, menjaganya. Jadi oleh kerana itu kita menggerakkan fitnah ini, maka laknat Allah Ta'ala tak ada. Walaupun hari ini hadis yang cukup baik dia, tapi ada lafaz begitu. Jadi oleh kerana itulah dalam berhadapan dengan masalah hari ini yang sesat ni banyak, yang tercanggah dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar ini orang nampak sesat ni, dia terletak pada jenis amalan zikir dan sebagainya. Banyak lagi sesat akidah, sesat kepercayaan, termasuklah Islam yang ada pada hari ini pun ada Islam liberal dan sebagainya. Yang ini juga termasuk di antara yang boleh menyesatkan manusia. Yang ini pun perlu jaga kerana sesat itu banyak cabang sudutnya, maka berhati-hatilah kita. Maka sentiasalah mohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala ulangkan dalam sembahyang kita ni, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus ini jalan Al-Quran, jalan Nabi, jalan Islam. Maka selama mana manusia pegang kepadanya, manusia tidak akan sesat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT beri manfaat kepada kita. Akan ilmu Allah SWT sangat luas. Jadi sebab itulah marilah kita sama-sama sentiasa nakkan kepada ilmu mengetahui, supaya kita diri sentiasa dilindungi oleh Allah SWT dengan perkara yang boleh mendatangkan fitnah, yang akhirnya fitnah itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku 'alan nas zaman la yabqa min al-islam illa ismu. Akhir zaman ini akan berlaku di mana manusia namanya hanya Islam saja, perbuatannya tidak Islam. Kemudian Quran yang ada pada zaman manusia itu adalah hanya tinggal resam saja, tulisan saja. Masajiduhum amirah wa hiya kharab ila huda. Masjid mereka dibesar-besar, tapi tidak ada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ulama manusia yang berilmu pada waktu itu syarrun tahta adibis sama, adalah manusia yang paling jahat. Kita takut begitu berlaku, maka daripada mereka lah fitnah itu keluar, dan fitnah itu akan kembali kepada mereka, yang akhirnya menjadikan masyarakat menjadi hairan dengan banyak perbuatan-perbuatan yang sesat. Jadi sekali dah dulu, mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita. Aku lupa qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Jadi saya buka, ada apa-apa nak tanya?
ada kalau ada nanti boleh hantar WhatsApp kita, nanti kita forward ke Ustaz. InsyaAllah untuk bulan depan ini datang Ustaz boleh terangkan. Jadi ada dua pengumuman. Yang pertama, insyaAllah subuh kita akan semayang berjemaah pada pukul 6.05. 6.05 nanti padam 6.05. Jadi kalau terjaga pukul 6 tu insyaAllah sempat lagi. Semayang sunat sebelum subuh tu semayang atas kereta atau semayang atas motor. Sampai dah siap boleh terus semayang. Boleh je. Jadi insyaAllah kita akan semayang pukul 6.05. Kemudian yang kedua ialah kita tadi ada orang meninggal. Jadi siapa yang mungkin ada jumlah hajat nak menderma kepada waris si mati, Allah yang ramah boleh masukkan ke dalam tabung yang tutup hijau, bukan tabung besi. Tabung besi tu biasa suap, nanti boleh letak itu. Ataupun bagi pada Ustaz Zaki ke, Ustaz Zaki ke apa, mesej dia kata tolong bagi ke apa kan, nanti kita boleh serahkan kepada waris. Kemudian insyaAllah lepas isyak ni kita akan buat tahlil kepada Allah. Sekian, kita akhiri majlis dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.